Dah. Okey. Ayat ke-7 dan ayat ke-8, dua-dua ayat ini Allah memulakan dengan pertanyaan. Ayat yang ke-7, kita dah lihat pada minggu lepas, Allah menceritakan mengenai ilmu dia, pengetahuan dia. Yang mana dia tahu tentang langit dan bumi, yang manusia pun tak tahu secara keseluruhannya kecuali apa yang Allah beritahu kepada dia. Dan apatah lagi untuk Allah tahu apa yang manusia itu berbisik sesama mereka. Sangatlah mudah. Maka Allah mulakan ayat ke-7 itu, Allah mula dengan alam tara annallaha ya'lam, dan Allah akhiri dengan Ustaz, minta maaf lagi. Ada gangguan sikit lagi. Suara tak berapa elok. Ada yang komen lah. Jelas ke? Jelas ke? Okey. Okey dah? Dah. Allah tutup ayat yang ke-7 pun dengan innallaha bikulli syai'in alim. Ayat ke-7 tu mula dengan ilmu, tutup pun dengan ilmu. Seolah Allah nak beritahu kita ni manusia semuanya dilingkungi dengan ilmu Allah. Kemudian Allah pergi kepada ayat yang ke-8. Allah mulakan juga dengan soalan. Allah tanya alam tara. Kita dah sebutkan bahawa bila Allah bertanya bukanlah kerana Allah nakkan jawapan, kan? Ataupun Allah nakkan penjelasan, tidak. Tetapi pertanyaan Allah itu kalau dalam Al-Quran dia mengandungi beberapa makna. Dan ayat yang ke-8 ini Allah bertanya untuk mencela, untuk mengutuk. Allah bertanya untuk mengutuk ataupun mencela. Baik, ayat yang ke-8 ni permulaan. Bahagian yang pertama ayat yang ke-8 ini, ia turun, kata Ibn Abbas menceritakan bahawa ayat ini turun kepada kaum Yahudi dan munafik di Madinah. Kaum Yahudi dan munafik di Madinah. Apa yang Yahudi dan munafik ni lakukan? Mereka ni bila nampak orang beriman, mereka buat-buat berbisik. Dia buat-buat berbisik sambil dia tengok kepada orang beriman yang nak lalu tu. Dia tengah duduk, dia nampak ada orang beriman nak lalu, dia pun berbuat bisik-bisik sambil pandang dekat orang beriman tu. Jadi bila kita tengah nak jalan, kita nampak orang berbisik, pandang-pandang kat kita, mesti kita rasa macam kita pun terfikir kan, dia bisik apa benda tu kan, pandang-pandang dekat aku kan. Jadi kita pun rasa risau, padahal kita tak buat apa benda pun, kita pun tak ada musuh pun. Tapi bila dibuat macam tu, kita rasa risau, jadi risau. Kan kita, dia ni tengah cerita pasal aku, tengah kutuk aku ke, tengah nak rompak aku ke kan. Kita fikir macam-macam benda kita fikir. Maka macam itulah yang dibuat oleh orang Yahudi kepada orang beriman. Dia nampak aja orang beriman nak lalu, dia buat-buat berbisik sambil melihat kepada orang beriman. Benda ni dah berlaku lama, bukanlah berlaku sekejap je, dia dah berlaku beberapa waktu. Kemudian bila dah makin lama, buatkan orang beriman rasa tak selesa. Kan? Sehingga kan kalau para sahabat tu nak lalu satu tempat, dia nampak ada orang Yahudi tengah berkumpul, dia takkan lalu kat situ. Dia akan pergi ambil jalan yang lain. Sebab apa? Sebab bimbang lah orang Yahudi ni nak mengapa-apakan dia ke, nak buat apa-apa kat dia, dia bimbang. Jadi membuatkan beriman tu rasa takut dan pergi ambil jalan lain. Jadi menyusahkanlah, buat rasa sangat tidak selesa. Maka sebahagian para sahabat pergi mengadu kepada Nabi SAW tentang perkara ini. Lalu Nabi SAW pun menegur orang Yahudi dan beritahu dan mengingatkan supaya jangan berbisik. Maka mereka berkata okey, kami tak berbisik lagi. Dia janji untuk tidak berbisik lagi. Tapi biasalah Yahudi ini dia terkenal dengan dia macam munafik dia, tak menunaikan janji, selalu mengkhianati perjanjian dia. Apa yang dia cakap tu dia selalu khianati. Maka samalah dengan perkara ni, dia janji dengan Nabi, dia tak buat, berbisik-bisik tu. Tapi selepas daripada itu mereka mengulangi balik apa yang mereka lakukan itu, mereka terus juga selepas itu sama. Dia nampak orang beriman buat, orang beriman lalu, mereka pun buat-buat berbisik untuk menimbulkan biar buat rasa takut kepada mereka dan sebagainya. Lalu turunlah ayat ni, Allah menegur kepada kaum Yahudi dan juga sebahagian orang munafik yang juga melakukan perkara itu. Allah nak mencela perbuatan mereka. Allah kata alam tara.
kau tak melihat kepada orang-orang yang mereka itu dilarang daripada Susu. menjalankan apa? Dia pergi baik. Oh, buat susu. An-najwa, perbicaraan rahsia. Kalau gitu kat terjemahan ni, tidakkah engkau merhatikan Muhammad akan orang-orang Yahudi yang dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik. An-najwa ni dia berbisik-bisik, perbicaraan secara rahsia, berborak secara senyap-senyap. Baik. Kalau kita lihat pada terjemahan ayat ini, saya lupa kita nak ambil dulu apa poin yang boleh kita dapat daripada terjemahan ayat ini. Baik, kita ambil secara pantas saja. Yang pertama, kita boleh bahagikan daripada terjemahan ini, iaitu tidakkah engkau memperhatikan Muhammad akan orang-orang yang dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perkara yang telah dilarang itu. Cukup besar ke nampak kat skrin? Besar kan? Besar kan? Okay. Baik. Apa poin lagi boleh kita dapat daripada terjemahan ini? Kita nak ambil yang kedua. Mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa, pencemburuan serta kederhakaan kepada Rasulullah. Baik. Yang ketiga, kita nak ambil poin daripada terjemahan ni sahaja. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Baik. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami disiksa oleh Allah sebabkan kata-kata buruk yang diucapkan itu. Ini sayalah yang buat semua ni. So, Tak apa. Sebab masuk liwat tadi, kita nak jimat masa. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam yang mereka akan dibakar dalamnya. Maka itulah sebuah buruk tempat kembali. Baik. Baik, ikut saya punya poin yang saya buat keluar daripada ayat ni ada 6. Kita nak lihat pada yang pertama dulu. Kita nak ceritakan mengenai orang-orang munafik itu. Kita dah cerita mengenai permulaan ayat ni, bagaimana asbabun nuzul dia kepada orang munafik. Dan Allah mencela mereka. Pertanyaan Allah itu adalah untuk mencela mereka, iaitu orang-orang yang mereka dah dilarang daripada berbisik, tapi mereka kembali berbisik. Mereka dilarang berbisik, tapi mereka kembali untuk berbisik. Baik. Adakah tidak engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka dilarang daripada berbisik, perbicaraan rahsia, thumma ya'uduna lima nuhu an. Kemudian mereka kembali melakukan apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Apa yang mereka itu dilarang? Berbisik-bisik. Mereka dilarang daripada berbisik-bisik. Orang Yahudi telah berjanji kepada Nabi SAW untuk tidak lagi berbisik, kan? Tapi mereka tak menunaikan apa yang mereka janji itu dan mereka kembali untuk berbisik. Apa yang boleh kita dapat daripada potongan ayat ini? Tak ada jawapan. Baik. Kalau kita lihat, ini soalan yang sama jugalah. Kita dah pernah sebut tentang perkara ni, maka bila kita baca Quran, ini antara perkara yang perlu kita perhatikan. Kalau kita lihat pada permulaan ayat ni, Allah kata alam tara ilal ladzina nuhu.
Nuhu tu dia adalah perbuatan yang telah lepas ataupun sedang berlaku. Dia fi'il madhi ke ataupun fi'il mudhari'? Fi'il madhi ataupun mudhari'? Mudhari'. Tak belajar bahasa Arab tak pandai. Haji Ayah. Haji Ayah masuk kelas bahasa Arab. Nuhu, perkataan Nuhu. Dia Nuhu bukan Nehi. Dia mudhari' Ustaz. Dia mudhari'. Kenapa dia mudhari'? Sebab dia belakang dia Terusan. Dia terusan apa? Sekarang dan ke depan. Nuhu, perkataan Nuhu tu macam mana kenal dia adalah fi'il mudhari'? Waw di belakang Ustaz. Kalau waw di belakang madhi Ustaz. Jadi madhi ke mudhari'? Baris depan tu. Inilah masalah kita di Malaysia. Selalu berbolak-balik dengan keputusan. Tak Ustaz, dia baris depan tu. Nuhu tu, ha tu, hu depan dia. Ya. Baris depan. Baik. Tu ada sukun ke Ustaz tu? Yang tu, yang alif macam Itu menunjukkan ramai. Baik. Mereka Jadi dilarang. dia madhi ke mudhari' sekarang ni? Mudhari' Ustaz. Sebab dia hazaf nun. Dia ada depan dia nun. Dia hazaf nun. Ada lam kat depan, dia hazaf nun. Dia bermula dengan nun. Tak, dia ujung tu. Tak, ada ujung dia patut ada nun tapi sudah dipotong sebab ada lam. Ada lam kat depan. Kak Nurul boleh tolong, Kak Nurul pandai tu. Boleh. Yang Haji Syekh pun pandai. Haji Syekh Nurul pun pandai. Aini. Kena unmute tu. Haji Syekh pun pandai kan. Diam je. Haji Syekh memang terror. Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz silakan. Baik, Sila Nuhu. Ustaz, sila. Nuhu madhi gelabah ni. Baik. Biru tu. Allahumma salli Muhammad. Yang nun itu dihazafkan sebab lam itu telah menghazafkan huruf alif maksurah yang ada pada tara. Yang ada pada tara tu. Lam Ladzina tara. nuhu. So yang lam itu hazafkan ialah tara. Oh Ya, my God. saya screen sekejap. Lagi tak faham. Baik. Kalau tak belajar bahasa Arab, cerita dengar je lah tak faham. Tak apa. Bahasa Arab mudah je. Dekat Arab je. Ustaz nak buka kelas bahasa Arab. Siapa nak join beritahu. Bila tu? Bahasa Tak Arab tahu, mudah Ustaz. saja. Saya Up to you all. Tarikh bila Haji Yaya nak koordinate kan. Pakai Haji Yaya. yang itu haraf Ustaz yang dia dihazamkan tu haraf hazam dia panggil kan. ya. Baik. Okey. Bismillah. Batu kerikil keluar. Alif Lam. Tak nampak lagi belum. Ustaz, yang hazamkan bukan lam dia Ustaz. Yang hazamkan dia tu bukan Baik. Hazab. Hai, saya dah padam lambat betul update ni kat skrin. Okey, hilang pun dia. Okey, kita nak lihat, saya tanya perkataan Nuhu. Oh, nuhu. Kan? Okey, perkataan Nuhu. Tapi kita nak lihat pada tadi sebab ada sebut hazaf kan. Hazaf tu maksud dia menghapuskan, menghilangkan. Baik. Lam dia memang perbuatan dia adalah dia menghilangkan, menghazafkan. Dan dia menghazafkan perbuatan atau fi'il yang datang selepas dia. Dan perbuatan yang datang selepas dia ialah perkataan tara. Dia melihat. Saya tak keluar lagi kat skrin. Apa tu? Tara ialah perkataan dia melihat.
Aro. Baik. Aro. Taro itu keluar pun. Tulisan asal dia adalah taro. Ada ya maksurah tu kan. Dia ada alif maksurah tu. Jadi bila datangnya lam itu memotong alif itulah. Alif itu tidak ada. Dia menghazafkan alif tu. Sebab tu dia jadi alam taro. Kalau tidak dia jadi alam, kalau tidak dia jadi taro. Sebut taro kathiran dalam Quran. Dia ada alif surah. Baik, Nuhu. Tadi Haji Ayah dah sebut betul lah. Haji Ayah sebut apa? Haji Ayah kata waw tu, Haji Ayah kata fi'il mudhari' tapi dia ada waw. Waw tu tanda Madi. tanda fi'il madhi. Maka kita kena lihat pada tanda. Walaupun depan dia kita rasa dia dimulai dengan nun. Nun ni tanda untuk fi'il Muhammad. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tapi kita lihat juga kalau ada tanda lain. Tapi bila kita lihat belakang dia ada waw. Lepas tu ada alif. Kan? Maka kita tahu dia adalah fi'il madhi. Dia dengan hu. Dia adalah fi'il madhi. Asal perkataan dia adalah naha. Baik. Apa beza kalau kita nak kata macam mana nak tahu dia madhi dia bukan mudhari' sebab lepas dia pun mula dengan nun juga. Dan fi'il mudhari' itu mula dengan nun. Kalau ikut formula dia, ni formula kalau yang belajar bahasa Arab lah, saya akan berikan formula ni. Nun di awal perkataan, kita lihat pada awal perkataan dan hujung perkataan. Untuk fi'il mudhari' kita kalau yang depan dia mula dengan nun, kita akan lihat nun di awal perkataan, huruf akhir itu berbaris depan. Huruf akhir itu berbaris depan. So nun di awal perkataan dah betul. Cuma satu lagi kita nak lihat huruf akhir itu berbaris mana. So kalau mudhari' huruf akhir itu dia berbaris depan. So dalam perkataan ini dia tidak berbaris depan. Dia ada waw alif. Waw alif itu dia adalah untuk jamak, untuk ramai. Dan kalau untuk ramai, kalau fi'il mudhari' dia akan tambah waw dan apa? Waw dan juga Alif. nun. Nahnu. Untuk jamak. So dia akan jadi nuhuna. Dia akan jadi macam tu. So barulah lengkap nun di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. So kita tahu dia fi'il mudhari'. Untuk jamak. Baik. So nuhu ialah fi'il madhi. Fi'il madhi. Dia bentuk jamak sebab apa? Kita kenal dia sebab dia ada waw dekat situ yang menunjukkan dia ramai. Baik. Kemudian kita lalu selepas itu alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu an. Apa yang kita perasan kat situ? Apa yang kita perasan? Nuhu lagi. Kita perasan nuhu tu ada dua. Baik. Lain? Satu lagi lain daripada itu yang membantu kita untuk bertanya soalan. Yang membantu kita untuk tambah sikit kefahaman dalam tadabbur. Apa dia? Kita lihat alam tara ilal ladzina nuhu. Nuhu tadi kita dah sebut fi'il apa? Fi'il madhi. Anin najwa thumma ya'uduna. Ya'uduna fi'il mudhari'. Maka bila kita baca kita lihat tadi Allah guna fi'il madhi. Tiba-tiba Allah guna fi'il mudhari' pula. Maka mesti akan ada timbul persoalan. Kenapa Allah guna tadi fi'il madhi, ni tiba-tiba jadi fi'il mudhari'. Dan cerita ni cerita yang dah lepas ataupun belum lagi? Belum. Cerita yang dah lepas. Maka akan timbul persoalan. Bila kita lihat pada struktur perkataan tu kita akan
Kenapa tadi guna madhi, past tense, tiba-tiba guna mudhari' pula, present tense. Kenapa? Maka bila kita tanya kenapa, kita akan mula berfikir dan kita akan mencari kenapa Allah guna perbezaan pada perbuatan itu dalam satu ayat. Maka dia kita nak dapatlah larang. tahu bahawa bila fi'il mudhari' itu apa? Haji Nurul sebut tadi Terusan. bila fi'il mudhari' itu Ada tu berterusan berlaku dan dilarang. dia menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali. Maka Allah nak bagi tahu dalam ayat ni, dalam potongan ayat ni bahawa Allah dah larang dah mereka melakukan sesuatu perbuatan iaitu berbisik dalam ayat ni, kemudian ya'uduna, mereka ulang lagi perbuatan itu. Mereka dilarang dan mereka mengulangi balik perbuatan itu. Betul Allah gunakan summa ya'uduna, Allah tak guna summa adu. Kemudian mereka telah mengulangi kembali. Tak, Allah guna summa ya'uduna. Menunjukkan itu perbuatan yang mereka lakukan berulang-ulang kali. Dan diingatkan mereka berulang-ulang kali melakukan. Maka apa yang boleh kita ambil untuk diri kita dalam potongan ayat ini? Dalam potongan ayat ni apa yang kita boleh nak dapat untuk diri kita? Message ataupun peringatan untuk diri kita. Allah tak suka kita mengulangi kesilapan yang sama. Ya. Dalam orang Yahudi, Allah dah melarang dia dalam ayat ini daripada berbisik. Kemudian mereka kembali melakukan perkara yang Allah larang itu. Kan? Maka kaitannya dengan kita ialah kita pun dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim ini berapa banyak perkara yang Allah larang kita daripada melakukannya. Tetapi kita tetap juga kembali melakukan apa yang Allah larang itu. Maka kita melihat pada sudut diri kita, kita mengambil dua pengajaran daripada ayat ini, daripada sudut orang Yahudi dan lebih utamanya daripada sudut diri kita. Sebagai seorang Muslim yang banyak peringatan, banyak perkara yang Allah larang kita lakukan, kita juga berapa banyak kali telah kembali melakukan perkara yang Allah larang itu. Maka kita pun di hadapan Allah, Allah hairan dengan kita. Kenapa manusia ni? Aku dah larang dia melakukan ini dan ini. Tetapi dia tetap juga kembali buat apa yang aku larang itu. Allah juga pelik dengan perbuatan kita. Yang kembali, ya'uduna, berterusan kembali melakukan apa yang Allah telah larang itu. Thumma ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Dan mereka berbisik-bisik untuk al-ithm, berbuat dosa, wal udwani, permusuhan, wa ma'siyatir rasul, dan menderhakai rasul. Al-ithm itu maksudnya segala bentuk dosa, kesalahan dan maksiat kepada Allah. Itu al-ithm. Segala bentuk dosa, kesalahan dan maksiat kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Dan dosa itu ialah apa yang menyesakkan dada engkau dan engkau tidak suka ia diketahui oleh orang lain. Maka dosa adalah satu bentuk al-ithm lah, dia segala bentuk dosa, kesalahan dan juga maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan dada seorang Muslim. Dan seorang Muslim itu tak nak orang lain tahu mengenai dosa yang dia lakukan. Tetapi jika
seseorang itu melakukan dosa ataupun kesalahan dan perkara itu tidak menyesakkan dada dia. Perkara itu tidak menyesakkan pun dada dia. Dia tak ada rasa apa benda pun. Dia rasa macam biasa je. Bahkan dia tidak segan silu pun untuk melakukan kesalahan itu di halayak ramai ataupun diketahui oleh, tak kisahlah, kawan dia ke ataupun umum ke, maka berapa banyak iman lagi yang tinggal dalam diri dia? Adakah ada lagi iman ataupun dia hanya setakat Islam sahaja? Kan? Kerana kita bukan sahaja nak jadi orang Islam, kita nak jadi orang apa? Kita nak jadi orang yang beriman. Kita bukan nak jadi orang Islam, kita nak jadi orang yang beriman. Kerana orang beriman itu yang nak jadi orang beriman itu yang penting. Nak jadi orang Islam senang, nak jadi orang Islam mudah aja. Hanya kita mengucap 2 kalimat syahadah maka jadilah Islam. Tapi yang susah itu adalah nak menjaga iman itu. Nak menjaga modal iman itu yang susah. Seperti mana kita pernah ambil kan orang Arab Badui kan. Orang Arab Badui yang dia kata bahawa dia dah Islam. Tapi Allah kata mereka ni belum lagi mereka kata mereka dah beriman. Allah kata mereka belum lagi beriman, mereka baru sahaja Islam. Kita lihat sekali lagi ayat tu. Surah 49 ayat ke-14. Ya. Surah 49 ayat ke-14 pada muka surat 517. Muka surat 517 surah Al-Hujurat. Surah ke-49 ayat ke-14. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Ya. Muka surat 517. 517. Masih kan? Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Fa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, janganlah berkata demikian sedangkan iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu. Tetapi katakanlah, kami telah Islam. Ingatlah jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, zahir dan batin, nescaya Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pahala amalan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kita tak nak jadi seperti orang Arab Badui yang dia rasa dia dah beriman, tapi sebenarnya Allah kata di sisi Allah mereka belum lagi beriman, baru sahaja Islam. Sebab apa? Sebab iman itu belum lagi masuk di dalam hati. Maka bila orang yang tidak ada iman ataupun iman sangat sedikit, maka ketika itulah al-ithm ataupun dosa, bentuk kesalahan ataupun maksiat yang dilakukan itu tidak menyesakkan dada dia. Tidak lagi menyesakkan dada dia. Dia rasa okey je. Dan ada yang depan kawan-kawan pun tak segan. Bahkan berjemaah lagi. Kan? Sebab apa?
dosa itu tidak lagi memberi kesan kepada diri dia apabila melakukannya, lantaran iman, persentage iman itu tak tahu tinggal berapa. Adakah masih ada ataupun tidak. Bila melakukan dosa, diri ini tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi rasa segan. Sedangkan orang yang beriman itu, Nabi kata, dosa dia itu adalah sesuatu yang menyesakkan dada dia dan dia tak suka. Dia tak nak orang lain tahu tentang kesalahan yang dia lakukan itu. Sedangkan sebahagian daripada orang Islam, sebahagian daripada Muslim, kita ni lah, kadang kita rasa kita masuk Islam ni, jadi orang Islam ni, kita dah rasa dah cukup dah. Dah cukup dah kan. Dah rasa cukup dah, aku jadi Islam dah kira baik dah ni aku jadi Islam ni. Kan macam nak menyebut Allah lah. Aku jadi Islam ni dah kira baik dah ni. Kan orang lain Islam pun tidak. Dia rasa dengan Islamnya dia itu dah dia dah memberi sumbangan kepada Islam hanya dengan keislaman dia sahaja. Sedangkan tidak. Sedangkan Allah lah yang berjasa kepada dia, memberi sumbangan kepada dia dengan memberi kepada dia Islam. Kan kalau kita lihat pada ayat yang ke-17 tu, bawah tu ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 muka surat 517. Muka surat 517 ayat yang ke-17 kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Terjemahan. Mereka menganggap diri mereka berbudi kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebab mereka telah Islam, yakni tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Bahkan kalaulah benar dakwaan kamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu. Kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman yang kamu dakwakan itu. Kalau kamu sememangnya orang yang benar pengakuan imannya. Kadang ada orang yang dia rasa dia dah bersedekah, berinfak, tolong orang miskin, tolong anak yatim, kan, tolong masa banjir ke, dia rasa dah aku ni dah hebat dah berjasa dah dengan Islam ni kan, dengan orang Islam ni. Tapi Allah kata janganlah rasa macam tu. Sebab Allah lah yang sebenarnya berjasa kepada setiap daripada kita dengan menunjukkan kita kepada iman. Kalaulah bukan Allah menunjukkan kita kepada iman, kita tidak terdorong pun untuk membuat apa-apa kebaikan. Maka janganlah seseorang itu merasakan bahawa dia telah berjasa kepada Islam ataupun berjasa kepada orang Muslim yang lain apabila dia melakukan kebaikan kepada mereka. Tapi itu semua adalah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tak berjasa kepada kita dengan berikan kita kekuatan ataupun dorongan untuk melakukan itu, maka tidak akan ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dapat untuk melakukan apa juga bentuk kebaikan. Baik. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwan, dan mereka berbisik-bisik untuk melakukan al-ithm, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Dalam al-udwan ini dia ada dua. Dia ada yang pertamanya kesalahan kepada manusia, adu. Yang kedua kesalahan kepada Allah, i'tada. Dia melampaui batas pada hak Allah dan juga hak manusia. Itu dalam perkataan al-udwan. Saya sharekan tulisannya.
Baik. Dalam al-udwan itu ada yang pertamanya adu. Adu ini adalah kesalahan dengan manusia, kesalahan kepada manusia. Baik. Yang kedua, dalam adu juga ada i'tada. Iaitu melampaui batas. Melampaui batas pada hak Allah dan hak manusia. Itu dua perkara yang terkandung di dalam al-udwan. Kesalahan kepada manusia dan juga dia melampaui batas pada hak Allah dan juga hak manusia. Dia menipu, dia mengumpat, dia mengambil harta orang lain. Itu semua termasuk di dalam al-udwan, iaitu permusuhan. Kerana semua itu menciptakan apa? Permusuhan sesama manusia dan melanggar perintah Allah, itu mencipta permusuhan dengan Allah. Kan? Kita tak dengar cakap orang pun jadi marahlah dekat kita kan. Al-udwan, permusuhan. Baik. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Wa ma'siyatir rasul maksudnya maksiat kepada Rasul. Maksiat kepada Rasul maksud dia apa? Penderhakaan. Menderhakai. Dalam terjemahan tulis menderhakai Rasul. Maksiatir Rasul maksudnya menderhakai Rasul, menyanggahi Rasul, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap daripada umatku akan masuk syurga kecuali orang yang engkar. Orang yang tak nak dengar cakap. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia orang yang ingkar itu? Lalu Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, iaitu mengikut suruhanku, apa yang Nabi SAW ajarkan, apa yang Nabi SAW contohkan di dalam sunnah dia ikut, maka Nabi kata ia akan memasuki syurga. Wa man asani, barang siapa yang dia asani, sama dengan dalam ayat ni maksiyah, dia menderhakai aku, dia melanggar perintahku, maka sesungguhnya ia telah ingkar. Maka orang yang dia maksiatir Rasul, dia menderhakai ataupun melanggar perintah Rasul, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Yang masuk ke dalam syurga daripada kalangan umat Nabi SAW ialah man ata'ani, orang yang taat kepada Nabi SAW. Ya, maksudnya Ustaz, maksudnya orang yang menderhakai Rasul ni Ustaz, walaupun dia Islam, dia tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Itu atas Allah Azza wa Jalla, tengok pada apa yang dia ingkar itu. Tengok apa yang dia melanggar perintah Nabi itu. Okay. Kalau Nabi perintahkan contohnya untuk memuliakan sahabat dia, memuliakan para sahabat, tetapi orang tu dia tak memuliakan sahabat, bahkan dia menghina sahabat, maka kesalahan menghina sahabat itu besar. Ia membawa kepada masuk neraka Allah Rabbi. Kekal ataupun tidak itu atas Allah Azza wa Jalla. Allah. Yang penting akan masuk. Cuma kekal ataupun tidak itu atas Allah Azza wa Jalla. Tengok pada kesalahan yang dia lakukan. Kan? Kalau kesalahan dia itu dalam Islam boleh dimaafkan, maka Allah pasti akan memaafkan dia. Tapi jika kesalahan dia itu besar,
Contoh macam orang munafik, maka walaupun dia orang Islam tapi dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Bahkan kedudukan dia dalam neraka lebih teruk lagi daripada orang kafir. Paling bawah sekali. Walaupun dia pada zahirnya adalah orang yang Islam. Tapi Ustaz tu kalau macam tu, mana katanya doa orang Syiah tu yang mengutuk sahabat Nabi tu. Berat tu cerita tu Ustaz. Ya memang berat lah. Tapi takkan mereka tak faham Ustaz? Semua mereka ada fahaman mereka sendiri. Macamlah orang-orang yang orang-orang yang membuat apa yang Nabi tak suruh buat. Mereka bukan tak faham apa yang Nabi ajar, faham. Bukan tak faham Quran, faham. Tetapi wallahu alam, ilmu yang sampai kepada mereka dan kepercayaan yang mereka pegang itu begitu. Begitu. Contoh, kalau kita lihat masyarakat di India kan, dalam cara mereka penyediaan makanan kan, mereka sediakan, tak kisah je dia orang sediakan makanan atas lantai ke, guna tangan, guna kaki, dia orang tak kisah. Tapi untuk kita, benda tu sangat tak patut dibuat sebab kita tahu itu kotor kan. Dia orang pun tahu benda tu kotor, tapi sebab dalam pengetahuan mereka dan budaya mereka benda tu biasa. Maka walaupun dia orang pun tahu benda tu kotor, tapi dalam dah biasa bagi mereka dan itulah ilmu dan dalam budaya adat mereka, maka benda tu biasa. Dalam Syiah dan ilmu yang disampaikan dan diturunkan turun-temurun kepada mereka begitu. Maka itu yang mereka pegang dan mereka percaya mengenai para sahabat. Sehingga mereka berani untuk mengkafirkan para sahabat yang besar tu, kibarus sahabat. Waliyazubillah. Tapi kalau kita lihat pada hujah-hujah mereka, untuk orang yang tak tahu hebatlah. Kan untuk orang yang tak tahu tentang apa yang diceritakan tu akan nampak hebat dan nampak benar apa yang diceritakan itu. Tapi tuduhan tu sangat berat lah, sangat berat. Sebab itu penting, perlu kepada ilmu. Antaranya soalan yang pernah ditanya kan, waktu Nabi nak wafat, yang ada dalam bilik tu bersama Nabi siapa? Mereka sebutkan yang ada dalam bilik itu bersama Nabi ialah Fatimah dan juga Ali. Yang lain tak ada. Kan? Mereka burukkan bahawa yang lain tu tengah sibuk buat apa? Tengah sibuk bincang tentang siapa nak jadi khalifah selepas tu. Nak ambil alih kuasa lah. Nak ambil alih kuasa. Dan Fatimah dan juga Ali yang ada dalam bilik tu ketika di hujung-hujung nyawa Nabi SAW, waktu tu para sahabat lain semua tak ada. Abu Bakar, Umar tak ada. Aisyah tak ada kat situ. Maka siapa yang lebih mulia? Maka mengikut logik fikiran kita mestilah Aisyah, mestilah Fatimah dan juga Ali. Jauh lebih mulia daripada sahabat yang lain. Maka mereka nak menimbulkan rasa bahawa Aisyah dan Ali itu mulia dengan cara-cara yang begitu. Mereka nak menimbulkan mulianya. Membawa cerita-cerita yang sebahagian daripada kita pun dah percaya. Ada dalam, kalau kita belajar dari kecil tu ada cerita-cerita tu, tapi sebenarnya cerita-cerita itu adalah daripada Syiah. Kan antaranya cerita ni lah. Kan dalam bilik Nabi waktu Nabi nak wafat ada Fatimah dengan Ali. Sedangkan waktu tu Aisyah pun ada. Dan Nabi SAW wafat di atas riba Aisyah. Tapi tak ada cerita tu. Yang dibawakan cerita kita yang ada Fatimah dengan Ali sahaja. Tak dibawakan cerita-cerita yang benar tu. Sebab nak tunjukkan buruknya para sahabat ni dan hebatnya kedudukan Ali dan juga Fatimah. Kita tak nafikan Ali dan Fatimah memang sangat mulia. Ada kedudukan keistimewaan mereka sendiri sebagai Ahlul Bait. Dan para sahabat sangat memuliakan Ahlul Bait sehingga Ibn Abbas radhiyallahu an, dia nak belajar satu hadis pada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi, dia pergi ke rumah orang tu, dia sampai waktu malam, dia tunggu depan pintu rumah orang tu sampai esok pagi, dia tunggu orang tu keluar. Orang tu keluar, besok dia kata,
wahai Ibn Abbas, kenapa engkau duduk depan rumah aku, kenapa kau tak ketuk? Kata, aku sampai lewat, aku takut engkau dah tidur, aku tunggu kat sini. Dia kata, tak layak engkau buat macam tu, engkau sahabat Nabi yang mulia. Ahlul Bait tu kata kepada Ibn Abbas. Tapi Ibn Abbas kata, tidak, engkau Ahlul Bait. Padahal sahabat semua muliakan Ahlul Bait, bukan tak muliakan. Tetapi cerita yang dibawakan ialah mereka ini tak menghargai, tak memuliakan, tak mengutamakan Ahlul Bait Nabi SAW. Maka cerita-cerita yang macam inilah sampai kepada kita. Yang dibawa kepada kita sehingga dah jadi sebati dah cerita-cerita ni dalam sejarah sirah Nabi SAW. Maka itu antara kepercayaan yang bimbang, yang dibimbangi. Mencintai Ahlul Bait perkara yang betul. Sebab itu kepada orang yang macam sekarang ni, mereka masuk kepada apa? Dengan jalan syekh-syekh ataupun habib-habib ni. Mereka masuk dengan cara itu. Dengan cara Ahlul Bait. Allah Ta'ala alam, itu tajuk yang lain lah, nanti kita ceritakan. Baik. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Yang pentingnya melanggar perintah Nabi SAW adalah satu perkara yang sangat besar yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka secara pasti. Siapa yang tak ikut cakap Nabi memang confirm akan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab itu adalah arahan Allah. Bukan arahan sesiapa, tapi Allah sendiri yang suruh taat kepada Nabi SAW. Baik, maka para Yahudi ini ketika mereka nak berbisik-bisik, mereka berbisik untuk melakukan sesama mereka, nak mengajak kepada perkara yang tidak baik. Dan macam tu juga kan, kita kadang dengan kawan dulu-dululah waktu muda kan. Kawan ajak, yalah tak payahlah solat lu, jom lah pergi sini lah, jom pergi sana lah kan. Jom pergi, kalau hari Jumaat itu pergi curi kasut lah, pergi curi selipar. So itu semua adalah bisikan-bisikan yang membawa kepada al-ithmi wal udwan wa maksiatir rasul. Yang setiap kepada kita kena berjaga-jaga pada setiap peringkat kita. Baik. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Dan apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan salam yang tidak diajarkan kepadamu oleh Allah. Dan mereka berkata pada diri mereka, kalaulah benar Muhammad ini seorang Nabi, tentulah kami ini telah akan diseksa disebabkan apa yang kami katakan. Baik, potongan ayat ini diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan bahawa ada satu hari orang-orang Yahudi ini datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu mereka mengucapkan apa? Assalamu alayka ya Abul Qasim. Mereka mengucapkan assalamu, bukan assalamu tetapi assamu. Alif lam sin alif mim. Assam. Assam itu maksudnya kebinasaan ataupun kecelakaan. Maka diucapkan oleh Nabi, assalamu alayka ya Abul Qasim. Kebinasaan dan kecelakaan ke atasmu wahai Abu Qasim. Macam itulah orang-orang orang Yahudi, orang kafir ni, mereka menggunakan perkataan Islam juga, tapi mereka pusing-pusing dengan dia sesuai dengan keinginan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, wa'alaikum. Nabi jawab, wa'alaikum. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar tu, Aisyah jawab apa? Wa'alaikumussalam. Semoga kamulah yang tertimpa dengan kebinasaan dan kecelakaan. Dalam riwayat yang lain, Aisyah kata lagi, semoga kalianlah yang tertimpa kebinasaan, celaan dan laknat. Aisyah tambah lagi. Waalaikumsalam wa ghadiballah wa la'natullah. Aisyah siap tambah, dia marahlah sebab cakap macam tu dekat Nabi. Aisyah marah. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi tegur Yahudi ataupun Nabi tegur Aisyah? Nabi tegur Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah,
Kenapa kau cakap macam tu? Sesungguhnya Allah tak suka perkataan yang keji dan perbuatan yang keji. Allah tegur Aisyah. Sepatutnya tegur siapa yang patut ditegur? Yahudi patut ditegur. Tetapi tak. Akhlak Nabi SAW dan Nabi nak tunjukkan akhlak Islam itu. Nabi tegur Aisyah. Sedangkan kalau kita, memang patut kita sokong lagi. Bagus Aisyah, bagus. Aisyah bukan saja Aisyah waalaikumsalam, Aisyah cakap lagi Allah murka pada engkau, Allah laknat pada engkau. Kalau kita dengar bagus Aisyah, bagus. Lagi tambah lagi. Tapi bukan itu yang Nabi SAW ajarkan. Nabi tegur Aisyah. Nabi kata, kenapa kau cakap macam tu Aisyah? Sesungguhnya Allah tak suka perkataan yang keji dan perbuatan yang keji. Kemudian Aisyah cakap, wahai Rasulullah, engkau tak dengar ke apa yang mereka katakan? Mereka kata assalamu alaika. Mereka kata kecelakaan dan kebinasaan kepada engkau. Lalu Nabi SAW jawab, kau tak dengar ke aku dah jawab tadi apa yang mereka katakan itu? Aku jawab wa alaikum. Kan? Semoga kamulah yang demikian itu. Maka kalau dia doakan perkara yang buruk, maka Nabi kata wa alaikum, buruklah ke atas kamu juga. Kalau kamu doakan yang baik, assalamualaikum, kesejahteraan, maka Nabi kata wa'alaikum, dan kesejahteraan itu jugalah ke atas kamu. Maka Nabi ajar satu akhlak yang sangat-sangat baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu tidak pun merendahkan kedudukan Nabi SAW, bahkan menaikkan dia punya kedudukan dia. Seorang manusia, setiap kali dia merendahkan diri di hadapan manusia, ketika itulah diri dia, tingkatan diri dia naik di sisi Allah SWT. Kalau seorang itu mulia, dengan dia merendahkan diri, kemuliaan dia itu tidak akan berkurang. Kalau seorang itu pandai, dengan dia berdiam di hadapan orang yang jahil, itu tidak menyebabkan dia menjadi bodoh. Bahkan kalau dia berkata-kata mungkin akan memburukkan lagi keadaan. Maka Nabi SAW ajarkan satu adab yang sangat Masya Allah. Nabi jawab wa'alaikum. Tenang dengan jawapan itu. Bukan membalas. Balas pun tidak. Apatah lagi balas dengan lebih-lebih daripada itu. Tidak. Hanya membalas sahaja yang sepatutnya wa'alaikum. Maka turunlah potongan ayat ni. Iaitu wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bilah. Orang Yahudi itu bila dia datang bertemu dengan engkau wahai Muhammad, mereka mengucapkan salam hormat yang tidak diajarkan oleh Allah. Kemudian mereka berkata, kalaulah Muhammad dibenar Rasul, maka sudah pasti kami ini akan diazab berdasarkan disebabkan apa yang kami katakan itu. Maka Nabi SAW sebutkan pada Aisyah, wahai Aisyah, innahu yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina. Sesungguhnya diperkenankan bagi kita apa yang kita minta terhadap mereka, dan tidak diperkenankan bagi mereka apa yang mereka minta terhadap kita. Maka bertenang-tenanglah, tak perlulah nak marah-marah sangat, sebab Allah tak memakbulkan pun apa yang mereka doakan kepada kita. Okey. Tapi kita Ustaz, kalau kebiasaan kita ni lebih beremosi Ustaz. Kalau kita bersikap macam tu, kita masalah. Orang yang nak kata kat kita, apalah kamu ni, tak jantan langsung. Ya je orang kata. Berangin habis Ustaz, satu bukan berangin. Ya. Itu yang buatkan lagi apa yang kita cakap ataupun apa yang kita buat selepas tu hilang pertimbangan dia. Sebab apa? Betul. Kita bukan saja waktu tu geram, kita nak tuju hero sekali. Itu yang kita jadi berlebih-lebihan dalam kita nak membalasnya kan. Betul. Jadi berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi ajar banyak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab perbuatan yang baik itu akan dibalas baik, perbuatan jahat akan dibalas dengan jahat. Tak payah risau, Allah tu tidak pernah leka dengan apa-apa juga kesalahan yang seorang hamba itu lakukan. Sebab itu Nabi SAW, Nabi bukan tak ada perasaan marah, ada perasaan marah. Nabi bila sesuatu perkara yang dilakukan terhadap diri dia, maka Nabi akan menahan marah dia. Nabi tak membalas balik. Tapi
Nabi tak tahan untuk membalas apabila perbuatan yang buruk itu dilakukan terhadap Allah. Bila orang mencela Allah, menghina Allah, maka ketika itu Nabi memang tak sabarlah. Lain daripada itu Nabi akan sabar. Sehingga dalam hadis kan cerita Nabi kalau tahan marah, berubah dia punya muka jadi warna merah. Sebab apa? Sebab dia nak menahan dia punya marah dia. Baik. Dalam potongan ayat ni menceritakan mengenai apa? Hayyauka bima lam yuhayyika. Salam hormat. Yang orang Yahudi sebutkan kepada Nabi, yang mana bukan itu yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Baik, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada potongan ayat ini ialah bagi seorang Muslim itu hendaklah dia membiasakan untuk memberi salam. Membiasakan untuk memberi salam. Nabi, ada seorang sahabat, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul Islam khair? Apakah amalan dalam Islam yang paling baik? Nabi SAW bersabda, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal ataupun engkau tidak kenal. Maka itu Nabi SAW sebutkan dua perbuatan Islam yang baik, iaitu beri makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenali ataupun tidak. Yang kedua, dalam pada nak menjawab salam, kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kita lihat surah yang keempat, ayat 86. Surah apa Ustaz? Surah yang keempat, ayat 86 pada muka surat 91. Muka surat 91. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 86. Ayat 86. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Terjemahan. Apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Baik. Maka bila seorang itu diberi salam, Allah suruh balas dengan yang sama ataupun yang lebih baik. Hukum memberi salam apa? Sunat. Kan? Hukum memberi salam ialah sunat dan hukum menjawab salam ialah wajib. Baik. Allah suruh bila nak bagi salam dan orang yang jawab salam itu jawab dengan yang sama ataupun yang lebih baik. Maka nak bagi salam, ada macam mana kita nak jawab salam? Yang pertama paling simple sekali macam mana? Assalamualaikum. Yang kedua ekstra sikit apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga bentuk salam yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tiga bentuk salam. Maka kalau orang bagi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam yang sama. Ataupun lebih baik daripada itu, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tak boleh jawab Waalaikumsalam sahaja. Sebab dia dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita paling kurang kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ataupun yang lebih baik ialah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk orang yang bagi salam, kalau boleh bagi salam tu bagi yang paling simple lah. Assalamualaikum. Kan kalau kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takut orang yang mendengar tu dia tak perasan ke kan. Dia jawab simple je. So kita bagi salam bagi yang Assalamualaikum sahaja. So orang nak jawab pun dia saja. Kalau orang tu bagi salam Jumaat nak jawab macam mana? Salam tahajud, salam Jumaat. Salam lebaran. Tak ada diajarkan pun. Tidak ada. Salam tu sia-sia aja ke Ustaz? Salam bentuk tak adalah. Salam tu dalam tu macam ingatan lah. Ingatan. Salam tahajud macam ingatan untuk tahajud. Salam lebaran, ingatan kita pada dia pada waktu lebaran. Tentulah. Kita anggap begitulah. Ada apalah sebenarnya. Kalau kita nak jawab, kita nak jawab macam mana? Yalah, tak ada jawapan dia. Salam lebaran nak jawab apa? Salam Jumaat. Itu tak dikonsider dalam bab hak manusia lah. Bila kita bertemu dengan maka tak jawab pun tak apalah. Kata salam Jumaat, tak jawab pun tak apa. Nak jawablah Waalaikum al-Jum'ah. Dan ke atas kamu juga Jumaat. Kalau nak jawab lah. Ambil yang latest ni Ustaz, salam satu Malaysia ni. Jawab tu je lah. Waalaikum. Macam Nabi ajar, waalaikum je. Maka bagi salam yang terbaik itu baik. Cuma kalau untuk yang biasa tu bagi jawab Assalamualaikum. Dan untuk orang jawab, jawablah dengan jawab yang terbaik. Dan salam ini adalah satu perbuatan yang mudah. Bahkan setiap daripada kita nampak mudah sehingga tidak diambil peduli. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bahawa dengan salam ini dia menyuburkan kasih sayang di dalam masyarakat. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tindakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang mana jika kamu lakukannya kamu akan saling berkasih sayang. Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Maka salam ini dia menyuburkan rasa kasih sayang dalam masyarakat. Kan kadang kita nak jumpa jiran tak kenal. Jadi kita mulakan dengan salam. Dengan bagi salam tu, itulah nanti boleh berborak, tanya apa khabar dan sebagainya. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis di antara tanda-tanda hari kiamat ialah apabila salam itu hanya diucapkan alal ma'rifah. Idza kanat at-tahiyyatu alal ma'rifah. Apabila salam itu hanya diberikan kepada orang yang dikenali sahaja. Itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Orang tu dia tak bagi salam kecuali kepada orang yang dia kenal je. Orang dia tak kenal dia tak bagi salam. Itu antara budaya yang kalau kat negara Arab itu budaya yang baguslah. Dia jumpa je setiap orang dia akan bagi salam kan. Dia salam. Kita pun mulalah membuat perkara ni, jumpa je orang bagi salam. Jumpa je orang biasakan dengan bagi salam, tak kisahlah dia siapa. Tapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan lah. Janganlah yang lelaki bagi salam kat perempuan kan. Yang perempuan bagi salam kat lelaki tak kenalah. Tak kena. Mulakan budaya memberi salam di dalam keluarga, di dalam masyarakat setempat kita. Kerana Nabi SAW sebut dengan bagi salam ini akan menyuburkan kasih sayang di dalam masyarakat. Sekarang ni Ustaz, orang memang rajin bagi salam Ustaz dalam WhatsApp, tapi dia bagi salam askum tu yang dia bagi. Macam mana dia nak jawab tu? Tak apalah, kita jawab je. Kita anggap niat dia tu nak cakap Assalamualaikum lah. Tu mungkin panjang kot dia tak tulis. Dia tulis je lah akum Salam. ataupun salam kan. Kita jawab je lah Assalamualaikum salam. Dia panjang dia nak tulis tu. Tapi sekarang kan dah ada tu yang apa, stiker tu, GIF tu. Kan boleh copy paste je. Assalamualaikum kan. Jadi selalu ada orang copy paste yang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak jawab pun panjang lah. Jenuh panjang nak jawab. Tapi kalau dalam masalah WhatsApp ni,
Ada yang pendapat kalau kita tak tulis pun tak apa jawapan ni, kita tulis jawab dekat mulut dah cukup. Walaupun kita tak jawab dekat tulisan tu. Baik. Bagi salam kepada orang yang bukan Islam, boleh ke tak boleh? Nak bagi salam kepada orang yang bukan Islam, boleh ataupun tidak? Jiran kita orang Cina, India yang belum Islam, boleh tak kita bagi salam kat dia? Tidak dibenarkan. Nabi SAW sabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kamu memulakan ucapan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani. Ini orang yang bukan Islam. Kerana di sisi kita salam itu bukan hanya setakat salam, tetapi ia adalah apa? Doa. Selamat sejahtera ke atas kamu. Dia adalah doa seseorang kepada orang yang lain. Kan? Sebab tu dalam satu kisah, Nabi SAW pernah datang dekat rumah seorang sahabat ni, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Sahabat tu ada kat dalam rumah, dia dengar Nabi bagi salam, tapi dia jawab perlahan je. Nabi bagi salam lagi sekali, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Tapi dia jawab perlahan je, Nabi tak dengar. Dia jawab kat rumah tu perlahan je. Nabi bagi salam sekali, 3 kali. Dia jawab salam juga. Nabi tengok dia tak buka pintu, Nabi pun balik. Nabi pun balik. Bila dia nampak Nabi balik, dia pun keluar. Wahai Rasulullah, kenapa kau balik? Nabi kata, aku bagi salam, tak ada orang buka pintu, aku pun baliklah. Dia kata, bukan macam tu. Sebenarnya, aku nak engkau banyak kali bagi salam dekat kami sekeluarga. Sebab apa? Aku nak kau banyak kali mendoakan kami. Sebab tu dia jawab salam, tapi dia jawab perlahan. Sebab dia nak Nabi ucap, bagi salam lagi, bagi salam, bagi salam lagi. Sebab apa? Salam tu adalah doa. Kan? Dia nakkan Nabi doakan dia. Salam sejahtera dekat atas kamu. Dia nak kata, aku nak engkau mendoakan aku dan keluarga aku banyak-banyak. Jadi sebab tu aku jawab salam perlahan je. Nabi gelak bila mendengar sahabat dia itu cakap macam tu. Sebab salam dia bukan hanya salam. Dia adalah doa seseorang kepada orang yang lain. Pada sahabat, Nabi bagi salam berebut-rebut. Kan? Nak biar Nabi cakap banyak kali salam je pun, bukan Nabi doakan khusus apa-apa. Hanya salam je, sejahtera sahaja. Baik. Kalau orang bukan Islam pula bagi salam, boleh jawab ke tak boleh jawab? Tak boleh. Jawab macam Nabi jawab dia. Baik. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama ialah pendapat Hajar Nuriah lah. Ulama yang mengikut pendapat Hajar Nuriah. Ulama je ikut pendapat Hajar Nuriah. Dia ada pula terbalik. Iaitu bila orang bukan Islam bagi salam, kita jawab waalaikum sahaja. Dia punya dalil dia, ulama ni dia gunakan dalil yang hadis tadi itulah. Yang Nabi jawab waalaikum, dan juga hadis lain Nabi sebut idza sallama alaikum ahadun min ahli kitab faqulu waalaikum. Apabila seorang ahli kitab bagi salam kepada kamu, maka jawablah dengan berkata waalaikum. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh jawab salam itu sama macam yang diucapkan ataupun boleh jawab lebih daripada itu lagi. Dia ni pendapat ini mengikut pada ayat yang kita baca tadi. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin, bila kamu orang bagi salam kat kamu, maka jawab yang lebih baik daripada itu ataupun jawab yang sama. Maka ulama mengambil pendapat kalau orang bukan Islam bagi salam pun, maka kita boleh jawab sama macam mana diucapkan. Kalau dia kata Assalamualaikum, kita boleh jawab Assalamualaikum, ataupun kita boleh jawab yang lebih daripada itu. Dan dalam masyarakat kita sekarang kat Malaysia ni khususnya, kita punya jiran Cina ke India ke yang bukan Islam tu, kita tahulah, kita kenal mereka bagi salam tu, mereka akan bagi salam dengan Assalamualaikum lah kan. Antaranya sebab dia orang pun tak tahulah bahasa Arab, dia orang pun tak belajar kot hadis Assalamualaikum ni. Jadi dia orang suruh dengar kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka dia orang pun cakap juga Assalamualaikum. Maka bila dia orang ucapkan Assalamualaikum, kita boleh jawab Waalaikum, ataupun kita boleh jawab juga Waalaikumsalam. Tidak ada masalah. Dua-dua pun boleh. Boleh jawab Ustaz? Boleh. So ada 2 lah. Waalaikumsalam. Macam kita jawab orang Islam lagi. Sebab kita tahu keadaan masyarakat yang bukan Islam di Malaysia ni, mereka pertamanya mereka tak tahu bahasa Arab. Kan? Mereka tak tahu bahasa Arab. So dia orang
tak, kalau orang Yahudi tu dia memang tahu bahasa Arab. So dia tahulah nak ubah perkataan tu daripada assalam jadi assam. Dia doa yang lain. Jadi orang kat Malaysia ni tak tahu pun, dia cuma cakap apa yang dia dengar daripada kita je. So kita cakap assalamualaikum, dia pun jawab assalamualaikum jugalah. Jadi kita kan cakap assalamualaikum, kita boleh jawab waalaikum, ataupun kalau kita nak ikut pendapat yang satu lagi, nak jawab waalaikumsalam pun boleh. Maksudnya kalau kita nak cakap waalaikum tidak ada masalah. Cuma kalau tiba-tiba kawan kita jawab waalaikumsalam, kita jangan marah dia pula. Sebab ada juga pendapat yang mengatakan boleh nak jawab waalaikumsalam juga. Tidak ada masalah. Kita aja yang tak boleh bagi salam dekat dia orang. Kita je yang tak boleh bagi salam dekat dia orang. Kita boleh bagi hello, hi, good morning je. Baik. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan orang Yahudi ni mereka berkata pada sesama mereka, kalaulah betul Muhammad ini Rasul, sudah tentulah Allah akan mengazab kami disebabkan apa yang kami katakan ini. Itu apa? Dia mengatakan assamu alaika. Dia menyatakan kecelakaan dan juga kebinasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka azab Allah itu, azab Allah berdasarkan potongan ayat ini, azab Allah itu datang sama ada, dia ada dua bentuk, dua keadaan. Yang pertama disegerakan, yang kedua dilewatkan. Azab Allah ke atas manusia ada dua. Yang pertama disegerakan, iaitu di dunia lagi dia dah dapat. Yang kedua dilewatkan, iaitu dilewatkan hingga ke hari akhirat. Sebab itu tidak semestinya bila seorang itu melakukan dosa, kesalahan ataupun maksiat, dia akan terus diazab oleh Allah. Cepat atau lambat itu semua atas hikmah daripada Allah. Tidak semestinya orang terus melakukan azab je, dia terus akan melakukan dosa, dia akan terus diazab. Macam ayat yang pernah kita ambil sebelum ni, bahawa Allah itu dia simpan semuanya itu kan untuk nanti tiba satu hari nanti dia akan balas semua. Kan? Dan tidak diazab ketika di dunia bukanlah bererti seseorang itu terlepas daripada hukuman Allah. Kan? Kadang orang rasa lega dah buat dosa macam tak ada apa pun jadi, okey je, elok je kan. Bukanlah tidak diazab itu bermakna dia terlepas daripada hukuman Allah. Kita lihat surah yang ke-14 ayat 42. Surah 14 42 pada muka surat 259. Muka surat 259. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-42. 42 260 Ustaz. Muka surat 260. Surat 260. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Terjemahan. Janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pandangan mereka kerana mengeri melihat pemandangan yang berlaku. Baik. Maka jangan seorang yang dia buat dosa tapi dia hidup dia elok je kan, macam orang bukan Islam kan. Hidup dia elok je. Berkahwin, bekerja, ada duit, kereta, ada rumah. Tak ada apa benda pun kesan pada hidup dia. Maka jangan mereka menyangka bahawa
mereka tak kena apa-apa azab ataupun siksaan Allah ketika di dunia ni, mereka akan terlepas daripada hukuman itu. Ataupun Allah tak perasan mereka buat dosa. Tapi Allah kata apa? Allah yuakhiruhum. Allah mengakhirkan ataupun melambatkan, menangguhkan, menunda ke azab bagi mereka itu hingga tiba nanti satu hari yang tashkhasu fihil absar. Mata itu terbelalak. Sebab apa? Melihat kepada azab yang berlaku, azab yang mereka akan terkena nanti. Dan ada azab yang disegerakan ketika di dunia, kan? Seperti musibah yang seorang itu dapat ataupun apa aja ujian, sebahagian adalah musibah kerana apa? Kerana apa yang telah mereka lakukan sendiri. Dan sebahagian besar daripadanya Allah ampunkan ketika di dunia dan nanti Allah akan balas semula nanti di akhirat. Kita lihat surah 42 ayat 30. Surah ke-42 ayat ke-30 pada muka surat 486. Muka surat 486, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-30. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Terjemahan. Apa jua musibah yang menimpa kamu, maka ia adalah disebabkan oleh apa yang kamu lakukan, yakni daripada perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dalam pada itu, Allah mengampunkan sebagian besar daripada dosa-dosa kamu. Baik. Bagi sebahagian musibah yang tertimpa ke atas, kita cerita tentang kita lah. Orang Islam ini, sebahagiannya adalah disebabkan kesalahan yang kita sendiri lakukan. Allah timpakan musibah sebagai kafarah kepada kita. Dan sebahagian dosa yang lain, banyak dosa yang lain daripada kalangan kita dan manusia yang lain, Allah ampunkan. Dan Allah simpan balasannya nanti ketika di akhirat. Soalan saya, kalau kita seseorang yang ditimpakan musibah ataupun diazab di dunia, juga seorang yang diazab ketika di akhirat, manakah yang lebih baik? Dunia. Di dunia. Kenapa? Tak sabar. Dia kira dah tak kena dah. Dosa-dosa kita diampunkan. Fahaman saya lah, tak tahulah. Baik. Apabila seorang itu ditimpakan musibah ataupun ujian, maka ini satu perkara yang sangat baik untuk setiap daripada kita perhatikan. Apabila kita timpakan ujian atau musibah ketika di dunia, sepatutnya ia adalah satu perkara yang kita kena bergembira. Kita kena bergembira dengan musibah ataupun ujian yang Allah timpakan kepada kita ketika di dunia. Kerana ia adalah jauh lebih baik daripada nanti Allah timpakan kita di akhirat. Kerana apa? Kerana kalau Allah timpakan kita azab di dunia, maka kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat, untuk kembali. Tapi kalau Allah timpakan azab itu ketika di akhirat, maka tidak ada lagi peluang untuk bertaubat. Tidak ada lagi. Bahkan orang yang ditimpakan azab ketika di akhirat itu, mereka minta kepada Allah nak balik ke dunia untuk satu kali sujud je. Untuk satu kali bersedekah sahaja. Bukan lama pun, sekejap sangat. Tapi itu pun tak dapat. Maka setiap musibah, setiap ujian yang menimpa kita ketika di dunia, bergembiralah. Bergembiralah. Kerana ia adalah rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah kepada kita.
Maka ini antara perkara yang menyejukkan hati seorang Muslim apabila ditimpa musibah dan juga ujian. Kerana dia masih lagi boleh merasakan nikmat ataupun rahmat kasih sayang Allah ke atas diri dia. Dengan dia membayangkan kalaulah nanti di akhirat Allah balas aku dengan dosa kesalahan yang aku lakukan ketika di dunia, hai, lagi teruk. Kalau dalam kubur nanti dia kena azab, jauh lebih teruk. Baiklah, terima kasih ya Allah kau bagi aku musibah, ujian ketika aku di dunia. Walaupun orang sekeliling melihat aku kesiannya engkau ni. Kesian. Ditimpa musibah dari segi kesihatan, ditimpa musibah dari segi keuangan, ditimpa musibah dari segi ahli keluarga. Itu jauh lebih baik dan perlu banyak kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah. Kerana kita tak tahu berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah masih lagi sayang kepada kita dengan dia nak cepatkan hukuman dia ke atas kita. Dan dia nak kita kembali kepada dia dalam keadaan kita bersih. Supaya bila kita masuk je ke dalam kubur, Allah terus boleh beri kepada kita nikmat. Allah terus boleh jadikan kubur kita itu taman daripada taman-taman syurga. Maka bila ditimpa musibah nak ucapkan apa? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inna lillahi dulu, lepas tu baru ucapkan Alhamdulillah. Dan kita ingat balik dosa-dosa kita yang lalu. Jangan kita rasakan tak adil, ya Allah. Aku ni solat, bukan je solat. Aku solat berjemaah kat surau masjid. Aku ni AJK surau ni. Tapi kenapa aku yang kena, ya Allah? Kenapa bukan orang lain? Yang pergi surau pun tak, solat pun tak. Kenapa aku pula yang kena? Aku ni baca Quran, aku masuk lagi kelas tadabbur. Tapi aku juga yang kau pilih, ya Allah, untuk diuji. Kenapa? Kita ucapkan terima kasih, ya Allah. Sebab Allah pilih kita untuk ditimpakan musibah ataupun ujian. Sebab Allah nak bersihkan kita, balik je kita masuk je dalam kubur, terus Allah boleh beri kepada kita nikmat. Maka ucapkan inna lillah dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana azab di dunia ini adalah tanda Allah sayang kepada kita. Kan? Tapi kalau orang tu dia memang dah buat baik, dosa dah tak ada, maka apa yang Allah timpakan ke atas dia itu adalah apa? Allah nak meningkatkan darjat dia di sisi Allah. Allah meningkatkan darjat di sisi Allah. Dan Nabi SAW, bukankah dia orang yang paling baik di atas muka bumi? Kan tidak ada orang yang amalan dia lebih hebat daripada Nabi SAW. Tapi ujian yang dia timpa, musibah yang timpa atas Nabi, besar sangat berbanding dengan kita. Begitu juga para sahabat yang lain. Mereka ditimpakan musibah yang banyak, sedangkan mereka adalah kurun yang terbaik, manusia yang terbaik selepas Nabi SAW adalah para sahabat. Tapi mereka juga ditimpa dengan pelbagai musibah dan juga ujian yang besar sehingga membawa kepada terbunuhnya diri ataupun ahli keluarga. Bukan saja miskin, bukan saja harta terkorban, tapi diri juga sama terbunuh. Tetapi Allah berikan itu kerana Allah nak bersihkan mereka dan meningkatkan darjat mereka di sisi Allah SWT. Tapi kita ni cukuplah Allah bagi musibah tu, kalau tak bukan untuk meningkatkan darjat pun, kalau setakat Allah nak menghapuskan dosa kita pun dah cukup, nikmat dah. Jauh nikmat dah. Jauh nikmat. Sebab Allah nak kita bertemu dia dalam keadaan kita bersih. Baik. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam. Maka itulah seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Allah kata hasbuhum Jahannam. Cukuplah bagi mereka neraka sahaja. Tak perlu lagi nak bagi seksaan yang lain. Jahannam sahaja dah cukup dah. Dah cukup dah. Tak payah. Hanya satu saja Jahannam dah cukup. Tak perlu sampai 6 Jahannam. Satu je cukup. Kalau sampai 6 banyak lagi lah Jahannam dia kan. Satu pun dah cukup. Allah kata dah hasbuhum. Baik, Jahannam ini ulama berbeza pendapat. Ada yang katakan dia adalah asal perkataannya bahasa Arab. Ada yang kata dia bukan daripada perkataan bahasa Arab. Tapi Jahannam ini yang perlu kita ketahui maksud Jahannam, selain dia adalah nama neraka, perkataan Jahannam itu dia bermaksud suatu tempat yang dalam, sangat dalam dan gelap.
Satu tempat yang sangat dalam dan sangat gelap. Itu maksud perkataan Jahannam. Dia menunjukkan satu tempat yang sangat dalam dan juga sangat gelap. Maka Allah kata hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam sahaja. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam, iaitu satu tempat yang gelap, gelita dan juga tempat yang sangat dalam. Kita kalau duduk dalam tempat yang gelap, takut tak? Tak payahlah nak bubuh benda lain. Bubuh kat tempat gelap gelita je. Kan bubuh dalam hutan tu. Dan itu pun dah cukup. Dah cukup takut dah. Ni kan pula bubuh tempat yang gelap dalam lubang yang dalam. Tak ada lubang dalam lah, duduk dalam lubang kubur je. Satu malam kan pergi dekat tanah perkuburan, cuba duduk dalam satu lubang kubur tu. Apa perasaan? Tengah-tengah malam, mestilah pasti akan takut. Ni kan pula kita duduk dalam satu tempat yang sangat dalam, yang sangat gelap dan dikelilingi oleh api. Maka bagaimanalah keadaan seorang itu? Sangat dalam itu nak menunjukkan bahawa kalau dah masuk dalam tu, jangan haraplah lagi nak dapat keluar. Sebab kan kalau kita masukkan kat dalam periuk, dia boleh merangkak nak keluar. Kan? Kalau masak ketam tu hidup, ketam boleh merangkak keluar daripada periuk. Tapi kalau dah Allah sebutkan Jahannam lubang yang sangat dalam, dah masuk dalam tu, jangan mimpilah nak panjat dia punya tebing tu untuk naik ke atas. Sangat dalam, takkan boleh. Kan dalam hadis Nabi SAW cerita kan, ketika Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, tiba dengar bunyi kan. Bunyi satu bunyi dentuman yang kuat. Kan para sahabat tanya, bunyi apa tu? Nabi jawab apa? Nabi jawab ia adalah bunyi batu yang jatuh ke dasar neraka. Bunyi batu yang telah sampai jatuh ke dasar neraka. Batu itu telah dicampakkan 70,000 tahun yang lepas. Allah. Hari ini baru sampai ke dasar dia. Hari yang para sahabat dengar bunyi dentuman tu. Nabi kata itu bunyi batu yang telah sampai ke dasar neraka dan ia telah dicampakkan 70,000 tahun yang lepas. Itu nak tunjukkan dalamnya Jahannam. Dia bukan 7 kaki, tapi kedalaman dia 70,000 tahun. Kalau 70,000 tahun kiraan kita dah cukup banyak. Bagaimana pula 70,000 tahun kiraan Allah? Kan kiraan Allah berbeza. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Di sisi Allah satu hari sama dengan berapa? 1,000 tahun. Bayangkan kalau 70,000 tahun di sisi Allah berapa dalam tu? Ya Allah. Sebab itu Allah kata hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka neraka Jahannam itu. Tak perlulah Allah nak cerita kena gigit dengan binatang ke, kena tarik dia punya bibir ke, kena potong tangan ke, tak perlu. Hasbuhum Jahannam. Bagi mereka neraka Jahannam pun dah cukup dah. Kerana ngerinya neraka Jahannam itu dalamnya yang memang tak akan mungkin dapat keluar. Gelapnya berada di dalam itu kerana apa? Kerana gelapnya api itu. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut dihidupkan api. Kan? Api itu daripada berwarna merah dibakar selama 100 tahun menjadi kuning. Daripada kuning menjadi merah, daripada merah akhirnya menjadi hitam. Nabi sebut dalam hadis begitu. Dan bila dikaji memang api itu bila dibakar dalam yang hitam itu, suhu dia saya tak ingat. Suhu dia 600 lebih ke atas. Api itu akan menjadi hitam. Kan kita kalau air menggelegak 100 Celsius je kan. Tapi api itu menjadi hitam bila 600 lebih Celsius ke atas. Dia akan menjadi hitam. Sebab itu neraka Jahannam maksud dia sangat dalam dan gelap. Gelap sebab apa? Sebab dilitupi dengan api yang berwarna hitam. Wala'iyadzubillah. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah bagi mereka itu neraka Jahannam yang mereka akan memasukinya. Fabi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat
tempat kembali. Tak perlulah Allah nak pergi cerita benda-benda lain. Allah nak sebutkan perkara-perkara lain, tidak perlu. Cukuplah Allah bagi tahu tempat mereka adalah neraka Jahannam. Membayangkan, tapi seorang Muslim itu perlu bayangkanlah, perlu tahu bagaimana keadaan neraka itu. Kita bukan saja perlu tahu bagaimana syurga, bagaimana gambaran syurga dalam Al-Quran. Kita juga kena tahu bagaimana gambaran neraka. Supaya kita tidak tenggelam dalam kita punya syok sendiri. Kita berhati-hati dengan kita tahu gambaran neraka itu supaya kita benar-benar jauh daripada neraka. Kerana dalam beribadah kepada Allah itu perlu ada at-targhib wa at-tarhib. Kita nak dan kita takut. Kita nakkan syurga dan kita takut dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Baik, itu ayat yang ke-7 daripada surah Al-Mujadalah. Tadabbur dia kita dah lihat, boleh kita nak lihat, ada masa sikit, 6 untuk kita nak lihat kepada tazakkur. Apa peringatan ataupun tindakan yang kita dapat daripada ayat ini. Sebab dalam kita nak melihat pada satu-satu ayat, kita bukan hanya nak tadabbur, tapi kita juga nak tazakkur. Sebab kalau tadabbur saja pun tak sampai makna dia. Dia kena sampai tazakkur. Kita dapat ambil peringatan ataupun tindakan. Apa yang kita dapat daripada ayat ni. Baik, boleh kongsi? Baik, saya kongsi pertamalah. Benda paling simple yang saya dapat. Saya akan membiasakan memberi salam. Baik, itu satu tazakkur, peringatan yang saya dapat daripada ayat ni. Baik, kalau ada yang boleh nak yang kongsi apa yang dia dapat daripada ayat ni, daripada perbincangan kita pada hari ini. Hendaklah menjawab salam dengan yang lebih baik. Baik, hendaklah menjawab salam dengan lebih baik. Baik, terima kasih. Ada lain nak kongsi? Ustaz, kalau balik kepada apa tu yang pertama tu, yang orang Yahudi dilarang berbisik-bisik dan mereka masih berbisik juga. Ya. Boleh tak kita hala ke diri kita supaya kita jangan mengulangi kesilapan-kesilapan dan kesalahan yang kita sekarang. Ya. Sangat boleh. Sangat boleh. Itulah tujuan tadabbur itu. Kita nak bawa kepada diri kita. Tujuan tadabbur dan tazakkur ialah kita nak bawa kepada diri kita. Tadabbur kita nak lihat apa mesej. Bila sampai tang tazakkur ni adalah kita nak bawa peringatan itu untuk diri kita. Ayat tu memang cerita tentang orang lain. Tapi kita nak tazakkur. Peringatan tu kita nak ambil untuk diri kita. Maka sangat boleh je nak buat apa. Jangan mengulangi kesalahan. Kesalahan dan kesilapan. Baik, sangat baik. Ini satu mesej yang bagi saya sangat besar daripada ayat yang ke-8 ini. Maaf, ayat ke-7 yang ke-8 ini. Iaitu kita dah berapa banyak kali Allah beri peluang kepada kita kan. Kita buat kesalahan. Allah bagi kita peluang dengan Allah tak terus mengazab kita. Tapi kita ulang lagi kesalahan itu dan kesilapan yang sama. Maka ayat 8 ini mengajarkan kepada kita jangan mengulangi kesalahan dan juga kesilapan yang kita telah lakukan. Walaupun kita belum lagi melihat ataupun mendapat azab daripada Allah. Masya Allah. Baik. Lain? Bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Baik, ini Puan dapat daripada bahagian perbincangan kita yang mana? Ini yang dia kata kalau kenapa Allah tak turunkan seksa pada kita dia. Baik. Kita bersangka baik kepada Allah. Maka bila Allah tak turunkan musibah,
Sangka baik ke Allah, Allah nak bagi kita peluang untuk bertaubat. Bila Allah turunkan musibah, bersangka baik dengan Allah, Allah nak menghapuskan semua kesalahan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Baik, sangat baik. Terima kasih. Ada lagi? Baik, saya nak ambil satu. Saya sedar apa itu Jahannam. Kan dalam ayat ini Allah sebut simple je. Hasbuhum Jahannam. Cukuplah bagi mereka Jahannam. Allah tak explain pun apa itu neraka Jahannam ataupun apa lagi seksaan yang lain. Allah sebut Jahannam je. Maka kita kena sedar apa itu neraka Jahannam. Keadaan dia bagaimana, kita kena bayangkan supaya kita ada rasa takut bila nak melakukan kesalahan. Baik, ada lagi ke? Saya kena patuh kepada perintah Nabi dan Allah dan Rasulnya. Pada perintah Allah Dan Rasulnya. dan Rasul. Jangan derhaka. Baik, saya kena patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Ni Hajar Nuriah ambil daripada mana? Okay, sendiri. Okay. Daripada perbincangan kita, saya rasa mungkin ambil daripada wa maksiatir Rasul. Kan? Menderhaka kepada Rasul. Menderhaka kepada Rasul. Kita kena patuh pada perintah Allah dan juga Rasul. Patuh perintah Rasul sama dengan patuh perintah Allah. Nak patuh perintah Allah, kena patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan diri kita dari terjerumus dari neraka Jahannam. Jauhkan diri kita supaya tidak terjerumus ke neraka Jahannam. Ke neraka Jahannam. Masya-Allah. Jauhkan diri kita dari terjerumus ke neraka Jahannam. Elakkan. Satu lagi, janganlah kita berlebih-lebihan daripada apa yang Nabi buat. Janganlah berlebih-lebihan dari apa yang Nabi buat. Masya Allah. Siapa yang boleh berlebihan ni Hajar Nuriah? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kan. Jangan boleh berlebihan. Mungkin yang Aisyah waktu tu baik sebab apa? Sebab dia nak backup Nabi kan. Dia nak backup Nabi. Marah dia kerana orang menghina Nabi SAW. Tetapi Nabi nak ajarkan satu perkara, iaitu buatlah macam mana yang Nabi buat. Dan akhlak sesama Muslim dengan yang bukan Muslim atau Muslim dengan Muslim adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Kan? Dia menjaga perkataan dia dan tidak membalas yang perbuatan yang jahat itu dengan kejahatan dia. Jangan boleh berlebihan dari apa yang Nabi buat. Ini satu perkara yang akhlak Nabi lah. Contoh yang akhlak Nabi. Ya, satu perkara yang sangat baik untuk kita buat dalam ibadah kita pun, kita kena ikut perkara ni. Jangan berlebih-lebihan dari apa yang Nabi buat. Bila nak buat satu ibadah, fikir Nabi buat tak macam ni? Kalau Nabi tak buat, dah tinggalkan. Kita nak buat ibadah macam ni, fikir Nabi buat tak macam ni? Kalau Nabi tak buat, sudah tinggalkan. Walaupun orang lain ramai yang melakukannya, tapi kalau Nabi tak buat, tinggalkan. Jangan berlebih-lebihan dari apa yang Nabi buat. Ini sangat penting dalam hal nak melakukan ibadah. Sangat-sangat penting. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kaedah bersilaturahim dengan non-Muslim. Kaedah bersilaturahim dengan non-Muslim. Bukannya tak boleh kan? Kita kan ada hubungan yang baik juga dengan non-Muslim ini. Tapi kita kena tahu kita punya cara kita, kaedah kita, batas kita dalam nak bersilaturahim dengan non-Muslim. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kita pergi ke negara yang dia ahli kitab, memang kita tahu mereka ni ataupun contoh keluarga tu dia memang ahli kitab, memang Nasrani yang betul-betul punya Kristian. Kan? Maka kita boleh makan makanan diorang. Apa yang mereka masak kita boleh makan. Sebab tapi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke ahli kitab yang betul-betul Ustaz? Ya, itu persoalan dia.
Pasal setahu saya sekarang tak ada ahli kitab yang Ya. betul-betul mengikut yang cara dulu lah. Betul. Betul. Itu persoalan dia. Cuma kalau kita lah, katakanlah kita terjumpa betul ahli kitab Kristian yang betul-betul Kristian, mengamalkan Kristian yang betul, maka kita boleh pun nak makan makanan dia, tidak ada masalah. Kerana itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Makanan orang ahli kita itu halal untuk kamu dan makanan kamu halal untuk mereka. Cuma persoalannya, adakah mereka itu betul-betul ahli kitab atau Kristian yang sebenar. Ustaz, sekarang rasanya dah tak ada Ustaz. Wallahu alam. Ya, mungkinlah tak ada. Sebab kalau diikutkan kitab dia pun dah tak ada. Dia nak rujuk kat mana? Ya, betul lah. Kalau ikutkannya begitulah. Banyak telah diubah-ubah. Wallahu taala alam. Cuma ulama masih lagi memberikan fatwa inilah kan kepada orang yang duduk di negara-negara yang bukan Islam. Mereka masih memberikan fatwa yang sebegitu. Praktis Kristian yang apa nama tu? Katolik kan? Katolik ke apa dok? Yang betul-betul yang suatu masa nanti dia akan bersama-sama dengan orang Islam untuk bangkit dekat-dekat hari kiamat besok. Ya. Wallahu alam. Saya pun Kristian apa tu? tak tahu bahagian-bahagian Kristian ni. Itulah antara kelemahan. Kita tak tahu tu yang boleh sebab dia sama-sama dengan orang Islam nanti. Rasanya lah. Saya tak ada tak boleh buat hukum. Apa nanti boleh kita cari balik sama-sama. InsyaAllah. Kaedah bersilaturahim dengan non-Muslim. Buat baik dengan jiran-jiran kan. Jiran India ke, jiran Cina ke, berbuat baik dengan mereka. Dia bagi salam bolehlah jawab kan. Dia selalu je dengan orang Cina, orang India, Alhamdulillah kan, InsyaAllah kan, dia orang pun pandai dah InsyaAllah. Maka tak apa, jangan kita kata lah haram, tak apalah, biarlah mereka begitu. Kerana Allah beri hidayah kepada mereka. Baik, ada lagi? Banyak ni, ayat yang ke-8 ni tak panjang pun. Tapi kita dah boleh ada 9 dah tazakur kita, peringatan untuk diri kita bersama daripada ayat 8 yang ayat ini menceritakan mengenai orang Yahudi. Tetapi kita ambil tazakurnya ataupun peringatannya untuk siapa? Untuk diri kita. Begitulah seorang Muslim itu dalam nak membaca Al-Quran. Dia perlu ambil ayat Al-Quran itu untuk diri dia. Bukannya untuk siapa yang Allah sebutkan di dalam ayat itu. Barulah ayat itu hidup dalam diri dia. Kalau tak, Al-Quran ini akan mati. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini dibiarkan untuk orang-orang yang Allah sebut dalam tu je. Untuk orang Yahudi, maka ayat ni untuk Yahudi. Ada satu lagi lah Ustaz. Ya, saya. Kan orang Yahudi ni berbisik-bisik memburukkan Nabi kan. So apa tadabbur kita yang tersirat kat situ untuk guna pakai pada kita? Maknanya kita kena hati-hati tak kena sanjung kita ke macam mana? Sebenarnya tidak digalakkan untuk berbisik-bisik kalau di hadapan orang yang bukan kawan kita ke macam tu rasanya. Ini dia berbisik-bisik tu untuk memburukkan Nabi. Pertamanya berhati-hati ketika berbisik-bisik kan. Yang keduanya berbisik-bisik wa maksiatir rasul dalam nak menderhakai. So sama ada dia berbisik itu di hadapan Nabi. Kalaulah dia berbisik di belakang Nabi macam kita pun sekarang ni Nabi tak ada kan. Tetapi perkara ini masih lagi dilakukan kerana kita berbisik-bisik dalam rangka nak mengajak orang lain untuk buat perkara yang Nabi tak buat. Untuk berderhaka kepada Nabi. Maka itu juga termasuk dalam berbisik kepada maksiatul Rasul. Walaupun Nabi sekarang tak ada secara fizikalnya, tetapi ajaran sunnah Nabi itu ada, Al-Quran itu ada. Jadi orang yang dia mengajak orang lain kepada buat perkara yang lain daripada yang Nabi ajarkan, maka itu dia mengajak kepada berbisik kepada maksiatul Rasul. Maka apa tazakur yang boleh kita dapat daripada itu? Jangan berkawan dengan orang Syiah. Ustaz, dalam keadaan biasa, adalah tak elok kita berbisik-bisik kalau kita ada 2-3 orang, kita berdua berbisik kan? Tak elok kan? Betul. Itu kita dah sentuh ke belum? Berhati-hati ketika berbisik. Kita belum sentuh. Mungkin kita akan sentuh pada ayat yang ke-9.
Sebab yang ke-9 adalah Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Allah Dilarang berbisik. kepada orang yang beriman mengenai bisikan, dua jenis bisikan. InsyaAllah kita akan sentuh ayat yang ke-9 insyaAllah. Tapi daripada ayat ini pun kita dapat iaitu berhati-hati ketika berbisik-bisik, iaitu berbisik dengan apabila kita ada di beberapa orang, kan? Ada beberapa orang dengan bisik dalam. Saya nak keluar dulu. Ya. Silakan. Dan kalau dalam kelas pun jangan berbisik-bisik. Kan, kalau kelas yang kritikal kelas kan. Guru ada kat depan, kat belakang tu berbisik-bisik kan. Jadi guru pun walaupun dia seorang dia dengar tengok orang tu bisik-bisik. Ya, dia berbisik-bisik ni banyak mendorong kepada mengumpat ke Ustaz? Ya, betul. Sebab itu banyaknya kepada al-ithmi wal-udwan wa maksiatir. Memang ajak buat banyak benda perkara yang tak baik-baik lah. Kalau nak ngumpat orang ke, nak ajak ponteng kelas ke, semua ajak benda-benda yang kebanyakan yang kepada yang tidak baik. Kadang-kadang Ustaz, Ya? kadang-kadang perlu juga berbisik sebab nak jaga hati orang yang ketiga tu. Berbisik-bisik nak jaga hati orang yang ketiga. Orang ketiga tu nampak dia tanya pula, you bisik apa lah? Kita nampak macam mana. Tak jadi jaga hati. Jadi isu. Niat baik dah jadi salah pula. Itulah, orang sekarang sensitif. Bukan sahaja berisik daripada depan kecil hati. Dia tahu dia tak ada dalam grup WhatsApp tu pun dia kecil hati. Dia kata, you ada dalam grup WhatsApp tu, I tak ada. Kecil hati dah. Padahal bukan berbisik-bisik pun. Tak ada dalam grup WhatsApp pun dah boleh bawa kepada boleh kecil hati. Baik, Alhamdulillah. Daripada ayat yang ke-8 ada 10 tazakur peringatan yang kita dapat daripada ayat ni untuk kita terapkan pada diri kita insya-Allah. Ayat yang menceritakan mengenai Yahudi, tapi alhamdulillah kita dapat keluarkan 10 perkara untuk peringatan ataupun tindakan untuk diri kita. Mudah-mudahan dalam setiap ayat yang kita baca daripada Al-Quran, Allah berikan kepada kita petunjuk untuk kita halalkan dia kepada diri kita sebagai pedoman, dan mudah-mudahan kita dapat hidupkan ayat Al-Quran yang kita baca ini. Ayat yang ke-8 daripada surah Al-Mujadalah ini dalam dan dalam keluarga kita insya-Allah. Baik, kita tutup. Auzubillahi minasyaitanir Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Ustaz transfer host balik Ustaz. Jazakumullah khairah, ucapkan pada semua. Ustaz, ada sikit pencerahan boleh Ustaz? Ya. Ustaz off rakaman dulu, tutup rakaman dulu. Okey, boleh. Stop rakaman. Kejap. Okay.